Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah tahun 2. Tapi sebelum tu marilah kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sirah tahun 2. Kita dah masuk pelajaran 3, peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Okey. Jadi selepas Nabi Muhammad lahir, bayi mestilah kena menyusu kan, baru lahir. Jadi lahir-lahir mesti bayi, lepas tu menyusu. Jadi unit 1 kita akan pelajari tentang penyusuan Nabi Muhammad. Anjak. Unit 1, penyusuan Nabi Muhammad. Okey, kita tengok hati yang pertama ni. Ibu Nabi Muhammad, Aminah, menyusukan Nabi Muhammad selama 3 hari sahaja. Kenapa? Sebab kebiasaan orang Arab memberikan anaknya kepada wanita dari kawasan kampung untuk disusukan. Okey, jadi Aminah ini ibu Nabi Muhammad. Dia duduk dekat Mekah. Mekah ini bukan kawasan kampung. Mekah adalah satu kawasan bandar. Macam Taiping, bandar kan? Bandar yang sibuk. Bila kawasan Arab yang sibuk, dia kan berpasir. Tempat yang sibuk, dia akan berpasir dan mudah berdebu. Macam kita kat Taiping ni pun, kawasan yang sibuk dia mudah berdebu. Sebab tu banyak habuk. Mudah banyak habuk. Kalau dekat kampung udaranya segar, bersih je. Sebab tu diberikan kepada wanita dari kawasan kampung untuk disusukan. Sebab kawasan tu. Okey. Tengok tadi saya dah terangkan kan. Tengok hati yang ketiga. Kerana udara di kawasan kampung lebih bersih daripada kawasan Mekah, iaitu bandar. Tadi saya dah beritahu. Okey, hati yang ketiga kita tengok Qabilah Bani Sa'ad. Ni kena ingat. Qabilah Bani Sa'ad adalah qabilah yang terkenal dalam penyusuan bayi. Jadi, orang yang akan menyusukan Nabi Muhammad ini adalah daripada Bani Sa'ad. Mestilah akan pilih yang terbaik untuk penyusuan Nabi Muhammad. Jadi Bani Sa'ad, yang qabilah yang terkenal dalam penyusuan bayi. Okey, seterusnya hati yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Hati yang kelima. Sementara menunggu ketibaan ibu susuan dari qabilah Bani Sa'ad, kita tak tahu lagi nama dia siapa kan, Nabi Muhammad telah disusukan kepada Suwaibatul Islamiyah selama beberapa hari. Okey. Jadi nak cakap Aminah ni ibu kandung, ibu sebenar, ibu kandung yang mengandungkan, yang melahirkan. Aminah ini adalah ibu kandung. Kalau ibu yang perempuan yang menyusukan tu pun namanya ibu juga, tapi ibu susuan je sebab dia menyusukan je kan. Jadi Suwaibatul Islamiyah ini adalah ibu susuan Nabi Muhammad yang pertama. Kena ingat ya, nama dia Suwaibatul Islamiyah. Untuk pengetahuan murid-murid, Suwaibatul Islamiyah ini adalah hamba. Dia seorang hamba, hamba kepada bapa saudara Nabi Muhammad, iaitu Abu Jahal. Okey. Jadi seterusnya kita beralih kepada unit kedua. Unit sebabkan ni warna hijau, jadi kita kena tukar warna, siap-siap warna selain warna hijau. Okey. Unit 2. Kisah sepanjang penyusuan Nabi dengan Halimatus Sa'diyah. Kita dah tahu dah.
Kita dah tahu dah Halimatus Sa'diyah yang kedua, ibu susuan nama dia. Okey, wanita Bani Sa'ad memilih bayi yang mempunyai bapa untuk disusukan. Dia selalunya akan pilih bayi yang ada bapa je. Tapi Nabi Muhammad kan dah tak ada bapa. Nabi Muhammad kan bapanya meninggal dunia semasa dalam Nabi Muhammad tak lahir lagi kan. Jadi Nabi Muhammad tu anak yatim, tak ada bapa. Jadi kita tengok kenapa pilih yang bapa je. Okey, kita tengok hati yang kedua. Kerana ganjaran menyusukan anak yatim adalah sedikit berbanding yang mempunyai bapa. Jadi Nabi Muhammad ni anak yatim. Selalunya orang memang tak naklah pilih anak yatim. Tapi tengok hati yang ketiga, Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad dan dibawa pulang bersama untuk disusukan. Orang lain tak nak pilih Nabi Muhammad sebabnya Nabi Muhammad ni anak yatim. Tapi Halimatus Sa'diyah pilih Nabi Muhammad. Maknanya Halimatus Sa'diyah dia tak ni lah. Orang lain mungkin dah dapat semua anak. Orang tinggal Nabi Muhammad je yang tak ada orang nak kan. Lepas tu takkanlah nak biarkan je kan, tak menyusu, kesian baby kan. Jadi Halimatus Sa'diyah pilih Nabi Muhammad. Okey, hati yang keempat. Alihkan dulu, siap-siap. Hati yang keempat, sejak menyusukan Nabi Muhammad, ternakan kambing Halimatus Sa'diyah semakin bertambah dan mengeluarkan susu yang banyak. Maknanya kat sini, kita tengok ayat ni, maknanya Halimatus Sa'diyah ni dia ada buat ternakan kambing. Halimatus Sa'diyah ada bela kambing. Okey. Jadi kena ingatlah bela kambing bukan bela kuda ya. Jadi sejak Nabi Muhammad ni dibawa pulang bersama, duduk sekali dekat kampung Halimatus Sa'diyah, ternakan kambing Halimatus Sa'diyah ni semakin bertambah, makin banyak. Kalau tak ada 10 je. Sekarang ni dah ada 50, nak dekat 100 dah. Lepas tu dah lah banyak kambingnya. Lepas tu seekor kambing tu makin selalunya keluarkan sikit je susu. Ni sejak Nabi Muhammad ada, susu dia banyak. Macam tu. Jadi nampak betapa keberkatan yang Nabi Muhammad bawa kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Okey, kita tengok hati yang kelima. Ketika Nabi Muhammad berumur 2 tahun. Ni kena ingat ya, tahun-tahun umur Nabi Muhammad ni. Masa umur Nabi Muhammad 2 tahun, Nabi Muhammad baginda dibawa kepada ibunya Aminah untuk sementara waktu, sekejap je, bagi mengelakkan terkena wabak penyakit. Jadi masa Nabi Muhammad umur 2 tahun, Nabi Muhammad dibawa pulang, berjumpa dengan ibunya. Dibawa pulang kepada ibunya lah, Aminah. Sebab apa? Untuk mengelakkan wabak penyakit. Wabak penyakit macam virus lah, macam sekarang kan. Coronavirus, virus. Okey, seterusnya kita tengok. Ini sambungan daripada tadi. Nabi Muhammad dibawa semula ke kampung untuk mendapatkan udara yang segar dan bersih. Sekejap je Nabi Muhammad pergi dekat ibunya masa umur 2 tahun ni. Sekejap, sementara waktu kan, tadi dia kata sementara waktu je duduk dengan jumpa dengan ibu kandungnya Aminah. Kemudian dibawa semula ke rumah Halimatus Sa'diyah, ke kampung Bani Sa'ad. Okey, seterusnya, hati yang seterusnya kita tengok. Ketika Nabi Muhammad berumur 3 tahun. Kena ingat ya, tadi 2 tahun. Ini 3 tahun. Saudara angkat Nabi Muhammad lah, mengadu kepada Halimatus Sa'diyah sambil menangis. Okey, ni yang dia adukan kepada Halimatus Sa'diyah. Anak Halimatus Sa'diyah yang sebenar ni, dia jumpa Halimatus Sa'diyah, dia mengadu sambil menangis. Muhammad telah diambil oleh 2 orang lelaki berpakaian putih.
Dia beritahu Mak Halimatus Sa'diyah, mak dia ni, dia dibaringkan, Nabi Muhammad lah dia ni. Nabi Muhammad dibaringkan, dadanya dibedah dan dikeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Budak kan, dia tak tahulah apa benda yang dikeluarkan daripada badan Nabi Muhammad tu. Okey, kita tengok terusnya dia cakap apa. Dadanya turut disucikan dengan air. Dada Nabi Muhammad kena suci dengan air. Kemudian lelaki tersebut pergi. Jadi maksudnya dia nak cakap kat sini, budak tu nampak Nabi Muhammad diambil oleh dua orang lelaki yang berpakaian putih, dan lelaki tersebut membawa Nabi Muhammad pergi dibaringkan dan dibedah dada Nabi Muhammad itu. Dikeluarkan sesuatu daripada tubuh Nabi Muhammad. Dia budak tak tahu. Jadi dia pun tak ada mention, tak ada sebut dekat sini apa benda yang dikeluarkan. Jadi sesuatulah. Dadanya turut disucikan dengan air. Air zam-zam lah tu. Kemudian lelaki tersebut pergi. Untuk pengetahuan kamu, dua lelaki itu adalah malaikat yang datang atas arahan Allah. Peristiwa ini dipanggil, kejadian ini dipanggil dengan nama syaqqas sadr. Membersihkan apa yang berada di dalam dada Nabi Muhammad itu. Kejadian ini adalah persediaan awal bagi Nabi Muhammad untuk bersifat maksum. Maksum itu apa, Ustazah? Maksum ialah terpelihara daripada sebarang kesalahan dan terhindar daripada kenapa jadi macam tu? No. Terhindar daripada melakukan dosa. Maknanya tak buat dosa. Maksum tu tak buat dosa, tak pernah buat dosa. Allah pelihara daripada buat dosa. Tak ada dosa lah nak cakap. Senang faham. Okey, seterusnya unit ketiga. Ni benda yang sama je tentang ibu. Ibu Nabi Muhammad. Ibu susuan Nabi Muhammad, dua orang. Ni semua tentang ibu. Okey, unit ketiga kita tengok. Ni kena tukar ke tak? Tak payah guna Jepen biru. Unit 3. Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Ibunya Aminah lah. Okey, hati yang pertama kita tengok. Nabi Muhammad dibawa semula ke kampung untuk mendapat alah ni tersilap ni. Jangan tengok yang ni. Itu saya silap edit lah tu. Maafkan kami. Ni jangan tengok tau. Allahu Akbar. Sekejap tengah buat kelas. Ustazah Diana. Untuk mengelakkan gangguan. Okey. Jadi kita tengok. Alah, betul lah biru. Maaf ya anak-anak. Okey, maafkan saya. Okey, kita tengok unit 3. Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Ketika Nabi Muhammad berumur 5 tahun. Tadi 2 tahun. Lepas tu 3 tahun. Ni sekarang 5 tahun. Kena ingat apa yang jadi masuk umur-umur Nabi Muhammad ni ya. Masuk umur Nabi Muhammad 5 tahun. Halimatus Sa'diyah telah menemui beberapa orang lelaki dari Habsyah yang tertarik dengan Nabi Muhammad dan ingin membawa Nabi Muhammad pergi bersama mereka. Kenapa mereka nak membawa Nabi Muhammad pergi bersama mereka? Sebab mereka tahu Nabi Muhammad ini adalah orang yang penting, orang yang istimewa, penting. Dia orang tahu Nabi Muhammad ni akan menjadi Nabi. Sebab tu mereka nak bawa pergi bersama mereka. Kena ingatlah lelaki dari Habsyah ya. Seterusnya, Halimatus Sa'diyah berasa takut. Dia takutlah ada orang nak ambil Nabi Muhammad ni kan. Dan merasakan bahawa Nabi Muhammad lebih selamat di Mekah. Disebabkan ada orang dah nak ambil Nabi Muhammad ni. Nak culik kot. Tak tahulah. Jadi Halimatus Sa'diyah risau, bimbang, takut Nabi Muhammad dibawa pergi. Jadi Halimatus Sa'diyah
minta Nabi Muhammad dibawa ke Mekah. Semasa Nabi Muhammad hendak dikembalikan kepada ibunya, baginda telah hilang. Hilang. Halimatus Sa'diyah tidak menjumpainya dan memberitahu Abdul Muttalib. Dia bagi tahu Abdul Muttalib. Kena ingat dia bagi tahu siapa. Bukan bagi tahu Aminah, dia bagi tahu Abdul Muttalib bahawa Nabi Muhammad telah sesat di dalam kota Mekah. Abdul Muttalib menyuruh beberapa orang untuk mencari Nabi Muhammad. Waraqah bin Naufal menjumpai Nabi Muhammad. Lalu baginda dikembalikan kepada keluarganya. Okey, itulah dia. Ni silap mula-mula tu. Okey, seterusnya kita tengok. Ni yang terakhir. Ada lagi tak lepasnya? 1, 2. 2 tu je lagi. Okey, yang terakhir kita tengok unit Unit 4. Kematian ibu dan datuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, Aminah membawa baginda ke Yasrib, ataupun nama sekarang Yasrib ni dipanggil Madinah, untuk menziarahi saudaranya Bani Najr. Bunyi dia macam tu. Najr. Nun, jim, dengan ra. Okey, hati yang kedua, Ummu Aiman ikut bersama Aminah dan Nabi Muhammad pergi ke Yasrib untuk berziarah. Ummu Aiman ni siapa? Ummu Aiman ni adalah hamba kepada bapa Nabi Muhammad. Diwarisi oleh Nabi Muhammad dan ibunya Aminah. Maknanya ni hamba bagi keluarga Nabi Muhammad lah. Tapi nanti jangan risau, bila Nabi Muhammad dah dewasa, Nabi Muhammad bebaskan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni dah tak hamba dah. Bila Nabi Muhammad dah jadi Rasul, dah jadi Nabi, Nabi Muhammad bebaskan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni bukan hamba. Okey, seterusnya kita tengok, jangan buang masa. Hati seterusnya, apabila sampai di Madinah, Aminah menunjukkan kepada Nabi Muhammad kubur bapanya, Abdullah. Selepas sebulan duduk kat Madinah ni, mereka menaiki unta untuk pulang ke Mekah. Dah sebulan duduk kat Madinah, mereka ni pun, Nabi Muhammad dan Aminah serta Ummu Aiman pun pulang ke Mekah. Dalam perjalanan, ni perjalanan pulang lah ni, Aminah jatuh sakit di Abwa dan meninggal dunia. Lalu dikebumikan di situ. Kena ingat ni nama tempat, Abwa. Jatuh sakit di Abwa dan meninggal dunia. Lalu dikebumikan juga di situ. Sakit kat situ, meninggal dunia di situ, kebumi pun di situ. Okey, seterusnya baginda pulang bersama Ummu Aiman. Tadi kan pergi bertiga kan, Ummu Aiman, Aminah dengan Nabi Muhammad. Jadi Aminah meninggal dunia. Jadi Ummu Aiman dengan Nabi Muhammad je lah yang tinggal. Jadi Ummu Aiman pulang bersama Nabi Muhammad je ke Mekah. Okey, jadi Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad kepada datuknya Abdul Muttalib untuk dipelihara. Lepas Aminah meninggal dunia, datuknya Abdul Muttalib yang pelihara Nabi Muhammad. Okey, lepas tu kita tengok, Nabi Muhammad dipelihara oleh datuknya selama 2 tahun. Masa umur 6 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia. Lepas tu datuknya pelihara selama 2 tahun. Lepas tu ni tengok, 6 campur 2 jadi 8. Ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun, datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Lepas umur 8 tahun pula, Abdul Muttalib meninggal dunia. Okey, jadi apabila datuknya meninggal dunia, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad kepada bapa saudaranya, Abu Talib. Nama nak dekat sama tu, jadi jangan confuse, jangan keliru. Abu Talib. Untuk dipelihara setelah kematian datuknya. Jadi senang nak faham, mula-mula Nabi Muhammad dipelihara oleh
Aminah, ibu kandungnya. Lepas tu Aminah meninggal dunia, dipelihara oleh datuknya, Abdul Muttalib. Lepas tu Abdul Muttalib, datuknya meninggal dunia juga. Lepas datuknya meninggal dunia, dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Sampailah dah besar. Sampailah dah besar, dah boleh bawa diri sendiri. Nabi Muhammad dah tak perlu dipelihara. Jadilah lelaki dewasa. Sampailah. Lepas tu Nabi Muhammad jadi seorang Rasul. Okey, sampai di sini sahaja pelajaran kita untuk kali ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu selawat kepada Nabi Muhammad. Sampai di sini sahaja pelajaran kita untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum.